Bertemu kembali rentasan berita edisi 676, saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Pemuda Pakatan Harapan sekolahkan Ketua Pemuda UMNO. Bersatu semakin bercelaru. Sibuk berebut ghanimah, khazanah negara dicuri orang asing. Durian runtuh, 30 juta ringgit, KKM terus dipersoal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kelakar apabila si perampas kuasa daripada kerajaan yang sah bercakap bahawa pihak yang dirampas kuasanya itu mempermainkan mandat rakyat. Rakyat pastinya hakim terbaik untuk menilai dan menghukum mereka yang sewenang-wenangnya mempermainkan mandat rakyat hanya kerana ketamakan dan kerakusan kepada kuasa pada saat rakyat sedang susah dan gelisah menghadapi pandemik COVID-19 ketika ini, kata Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki seperti yang dipetik Malaysia Kini. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Ketua Armada Bersatu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bahawa pihaknya akan kekal bersama Pakatan Harapan dan tidak akan bekerjasama dengan UMNO. Dalam kenyataannya, keputusan tersebut dicapai berdasarkan undian yang dibuat semasa perjumpaan dan dipersetujui lebih 2/3 ahli mesyuarat dan selebihnya berkecuali tanpa ada yang menolak. Beberapa pemimpin pemuda amanah tampil membidas kenyataan Ashraf yang nampak seperti sedang berhalusinasi itu. Timbalan Ketua Pemuda Amanah Nasional Shazni Munir menegur pemuda UMNO agar tidak syok sendiri mempersendakan pendirian armada kerana mereka menjadi kerajaan hari ini tanpa melalui peti undi yang dipilih rakyat. Bagaimana kerajaan tanpa mandat rakyat boleh berpesan agar orang lain bertindak memenuhi mandat rakyat? Pesanan itu tidaklah salah, cuma sekali baca dan dengar kelihatan kelakar dan menghiburkan, kata beliau dalam satu kenyataan. Sementara itu, Naib Ketua Pemuda Amanah Nasional Abbas Azmi mengingatkan Ashraf bahawa UMNO yang sebenarnya telah ditolak rakyat manakala Bersatu sebelum ini telah pun menjadi kerajaan bersama Pakatan Harapan dengan mandat yang sah daripada rakyat. Kenyataan Ketua Pemuda UMNO ini dilihat tidak mencerminkan jiwa kepimpinan yang sayangkan negara dan lebih kepada perasaan gelabah di atas apa yang diputuskan oleh armada itu yang boleh menggoncangkan lagi kekuatan Kerajaan Perikatan Nasional yang semakin lemah, kata Abbas dalam satu kenyataan. Menurut Abbas, pembentukan Perikatan Nasional hanyalah daripada hasil suntikan perkauman dan agama yang sempit. Langkah Sheraton telah mengumpulkan sokongan ahli parlimen yang terlupa bahawa mereka dipilih oleh rakyat. Mahu membela rakyat tapi membentuk kerajaan tanpa mandat mereka. UMNO juga terlibat secara langsung dengan pembentukan kerajaan ini sekaligus memperlihatkan kerakusan mereka mahu berkuasa sehingga tidak mempedulikan peranan rakyat. Secara menyindir, Abbas menyarankan agar Ashraf memfokuskan untuk membuat tawaran segera kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menyertai kembali UMNO dengan mengambil kira faktor percaturan politik untuk menstabilkan parti berkenaan. Hanya dengan koalisi muafakat nasional antara Barisan Nasional dan PAS sudah cukup untuk memerintah Malaysia. Keadaannya tetap sama. Kerajaan tanpa mandat rakyat, ujarnya. Naib Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK, Syed Badli Shah Syed Osman turut membidas kenyataan Ashraf itu. Hakikatnya, ujar Syed Badli, Perikatan Nasional ditubuhkan atas dasar pengkhianatan beberapa wakil rakyat yang memilih untuk melompat lalu menubuhkan kerajaan. Pengkhianatan mereka pula disambut oleh UMNO dan PAS yang saya sifatkan sebagai terdesak untuk menjadi kerajaan sehingga sanggup memilih jalan belakang tanpa melalui pilihan raya. Tentunya mereka tidak bermaruah sahaja, akan bertindak demikian demi mencapai matlamat dengan cara yang songsang, katanya dalam satu kenyataan.
Seluruh dunia tahu siapa sebenarnya yang mempermainkan mandat rakyat dengan sewenang-wenangnya ketika orang ramai gelisah menghadapi COVID-19. Namun, ketamakan kuasa telah menyebabkan manusia yang berpendidikan tinggi dijangkiti sindrom bebalisma. Malangnya, diajak pula manusia lain bersama menanggung bebalisma secara berjemaah agar tidak keseorangan. Sesuai sangat apabila beliau disekolahkan oleh pemuda Pakatan Harapan agar sel-sel otak dapat bersambung dan mampu melihat semula senario pada 23 dan 24 Februari lalu dengan jelas. Ketua Penerangan Armada merangkap Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, Ulia Aqamah Husamuddin, berkata MPT Bersatu tidak pernah bersetuju untuk bekerjasama dengan UMNO atau Perikatan Nasional. Tak ada langsung satu keputusan Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi yang telah bersetuju untuk bekerjasama dengan UMNO PAS, maka keputusan bekerjasama dengan Perikatan Nasional tidak ada dijustifikasikan sebagai keputusan MPT, ujarnya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, keputusan keluar Pakatan Harapan yang dibincangkan dalam mesyuarat MPT ditangguhkan sehingga mendapat kebenaran Tun Dr. Mahathir Mohamad. Katanya ketetapan MPT adalah untuk memberi masa kepada pengerusi dan keputusan diserahkan kepada beliau. Sehingga hari ini MPT masih belum menetapkan apa-apa hubungan politik secara formal. Oleh kerana tiada gabungan politik yang dipersetujui oleh MPT, tidak salah untuk model kerajaan negeri Kedah diguna pakai. Pakatan Harapan bersama bersatu, jelasnya. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Penerangan Bersatu Pusat Razi Jidin supaya menghormati pendirian Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu. Kata pemimpin armada itu, MPT hanya bersetuju bahawa calon Perdana Menteri dari Bersatu adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Justru apabila Ahli Parlimen Bersatu yang lain menghantar nama kedua, tindakan itu telah melanggar ketetapan MPT. Penting untuk maklum MPT tidak pernah mengubah pendirian itu, tegasnya. Beliau juga menegur supaya pihak penerangan parti lebih telus dalam menyampaikan maklumat kepada ahli. Akibat maklumat yang disembunyikan inilah ahli dan parti berada dalam kecelaruan, tambahnya. Adakah kecelaruan ini disengajakan? Perhatikan apa pula kata Esko Armada Nasional Bersatu, Muzammil Ismail, ketika menyangdah keputusan yang dibuat oleh Ketua Armada Syed Saddiq Abdul Rahman. Muzammil berkata perkara mengenai sokongan terhadap kerjasama dengan Pakatan Harapan tidak pernah dibincangkan bersama 191 Ketua Armada bahagian termasuk Sabah. Menurut Muzammil, 144 Ketua Armada bahagian menyifatkan kenyataan Armada Nasional itu tidak menggambarkan suara akar umbi dan hanya mengeruhkan krisis dalaman parti yang berterusan. Apakah armada ini parti dalam parti kerana sesuka hati membuat keputusan dasar untuk parti langsung dengan sifat kebudak-budakan pimpinan Armada Nasional yang selalu temper tantrum, katanya dalam satu kenyataan. Muzammil mempersoalkan sama ada pendirian Armada Nasional itu cuba membelakangkan keputusan yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah berikutan Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin diperakui oleh baginda. Sebagai Exco Armada Nasional, saya berpegang kepada keputusan Majlis Pimpinan Tertinggi MPT pada 23 Februari lalu yang memutuskan bersatu keluar daripada Pakatan Harapan dan keputusan ini kekal hingga terdapat keputusan MPT terbaru, tegasnya. Beberapa jam kemudian, kecoh pula Ketua Armada di beberapa bahagian mendakwa mereka langsung tidak ditanya mengenai keputusan yang didakwa oleh Muzammil itu. Ketua Armada Greek Dr. Ahmad Safwan Muhammad dilaporkan berkata beliau tidak tahu menahu berkenaan kenyataan itu sebelum ia dikeluarkan. Tiada siapa yang membincangkan apa-apa dengan saya berkenaan kenyataan itu. Ejaan nama saya pun salah, katanya di Petik Malaysia Kini. Beberapa Ketua Armada bahagian Sabah turut menafikan mereka terlibat menolak Pakatan Harapan. Kami tidak sahkan kenyataan itu. Saya baru nampak senarai nama itu tengah hari tadi apabila ia ditularkan dalam kumpulan WhatsApp, kata Rafi Robert mewakili Keringau seperti yang dipetik. Antara pemimpin armada, siapa yang bercakap benar? Apapun umpama 10 jong masuk anjing tetap bercawat ekor juga. Begitulah sikap sebahagian pemimpin muda Bersatu yang undur ke belakang lalu terus mendakap kleptokrasi yang hampir membangkrupkan negara. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi
Adakah anda belum selesai lagi membahagi-bahagikan ghanimah di dalam kementerian anda? Sesungguhnya anda bukan mengetuai kementerian yang baru yang masih terkial-kial mencari nama sampai tersasul mahu menggantikan nama Kementerian Alam Sekitar KAS kepada Ministry of Environment and Water MEWA yang bermaksud bingung atau bodoh. Cuba berhenti sejenak daripada memikirkan tentang ghanimah apa harus diberi kepada siapa. Tetapi perhatikan apa yang sedang berlaku kepada khazanah laut di negara kita. Datuk Seri Salahuddin Ayub yang pernah menyandang jawatan menteri di kementerian yang sama bertanya, nelayan asing bermaharajalela, apa sudah jadi dengan Ops Naga? Beliau mendakwa menerima banyak aduan bahawa pencerobohan nelayan asing Vietnam semakin menjadi-jadi. Mereka semakin berani menceroboh perairan negara untuk mencuri khazanah hasil laut negara. Menurut Salahuddin, isu pencerobohan nelayan asing bukan suatu isu yang baru. Maknanya, ia sepatutnya isu yang Menteri Pertanian sekarang sudah sedia maklum. Lagipun beliau berasal dari Sabah yang turut menghadapi masalah pencerobohan nelayan asing. Ingin saya ingatkan di sini bahawa operasi khas Ops Naga yang dilancarkan pada tahun lalu telah membantu dalam menyelamatkan hasil laut negara sekaligus membela nasib nelayan tempatan. Ops Naga merupakan sebuah inisiatif sewaktu saya di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dengan kerjasama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pengangkutan. Jelas Salahuddin dalam kenyataannya. Dia berkata dalam masa beberapa bulan, lebih 200 vessel asing telah ditahan dan beberapa bot asing juga telah ditenggelamkan untuk dijadikan tukun bagi tujuan pembiakan ikan serta hasil laut. Ini sekaligus membantu mengawal pencerobohan nelayan asing yang telah mengakibatkan ketirisan hasil laut sebanyak 6 bilion ringgit setahun. Ops Naga juga telah membantu menyelamatkan ekosistem laut daripada terus dirosakkan oleh kegiatan nelayan asing, tegasnya. Apa jadi dengan Ops Naga selepas kerajaan bertukar? Adakah sudah bertukar menjadi Ops Siput Babi? Sebelum ini, saya sering memberi jaminan bahawa Ops Naga akan diteruskan untuk memastikan agar nasib nelayan tempatan terus dibela. Namun, dengan bertukarnya Kerajaan Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional, operasi khas ini seolah-olah sudah diberhentikan, keluh timbalan Presiden amanah itu. Mohon Menteri jangan takut menggunakan idea yang sama, asalkan tidak mengaku itu idea sendiri. Begitulah jika kita terjemahkan maksud kata-kata Salahuddin ini. Saya menyeru agar Ops Naga ini diteruskan untuk membela nasib nelayan tempatan yang terjejas mata pencarian mereka akibat pencerobohan nelayan asing. Walaupun kerajaan sudah bertukar, inisiatif yang berkesan seharusnya diteruskan tanpa mengambil kira unsur politik. Umum mengetahui Sabah sekarang diperintah oleh warisan di bawah pimpinan Datuk Seri Syafiee Afdal yang enggan turut sama menebuk atap untuk membentuk kerajaan pintu belakang bersama UMNO, PAS, Barisan Nasional dan GPS. Jika ingin selamatkan negara, selamatkanlah khazanah negara. Perdana Menteri Kerajaan Tebuk Atap Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 27 Mac lalu meningkatkan allowance khas daripada RM400 kepada RM600 bagi petugas kesihatan seperti doktor, jururawat dan kaki tangan perubatan lain yang terlibat secara langsung dalam pengurusan serta membendung COVID-19 bagi anggota tentera, polis, kastam, immigration, anggota Angkatan Pertahanan Awam serta anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA) yang terbabit secara langsung dalam melaksanakan perintah Kawalan Pergerakan PKP. Mereka akan menerima allowance khas RM200 sebulan. Perkara itu disebut ketika beliau mengumumkan pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin yang mula dibayar pada 1 April lalu sehingga wabak COVID-19 berakhir. Rupanya bukan semua petugas kesihatan dan perubatan dapat allowance khas tersebut. Difahamkan staf yang bertugas di wad biasa dikira sebagai tidak layak memohon allowance kerana mereka hanya menjaga pesakit biasa walaupun mereka terpaksa menanggung tugas rakan-rakan yang ditarik ke wad COVID-19 atau dikuarantin. Malah cuti mereka juga turut dibekukan dan terpaksa ditugaskan ke unit-unit lain apabila jabatan tertentu mengalami kekurangan staf. Di samping itu, proses membuat tuntutan allowance juga penuh dengan kerenah birokrasi. Bandingkan kesukaran petugas kesihatan itu dengan sebuah syarikat yang tiada kaitan dengan perubatan dengan mudah diberi tender sebanyak kira-kira RM30 juta melengkapkan makmal bagi tujuan saringan jangkitan dan kemudian untuk membekalkan PPE.
Kerajaan memberi kontrak peralatan perubatan kepada syarikat yang tidak dikenali yang bergiat dalam sektor hartanah. Menurut bekas Ketua Pengarang Kumpulan NSTP, Dato' A. Kadir Jasing, syarikat itu sebagai perunding sahaja dan tidak diketahui apa kepakarannya dalam bidang saintifik. Tindakan kerajaan tersebut, kata Kadir, adalah meragukan kerana terdapat banyak syarikat ternama dan teruji dalam bidang perubatan, kesihatan dan saintifik termasuk milik GLC. Mengapa tidak diberikan kepada mereka tetapi kepada syarikat yang tidak dikenali, tidak teruji dan bergiat dalam bidang yang tidak ada kena-mengena dengan perubatan? Ini saja sudah cukup untuk mencetuskan keraguan. Selalunya kerajaan mensyaratkan ada penyertaan Bumiputera sebelum sesebuah syarikat dipertimbangkan. Dalam hal kontrak kepada Khazanah Jaya Sedia Berhad ini, dokumen awal menunjukkan semua ahli lembaga pengarah dan pengurusannya adalah Cina, ujar Kadir. Timbalan Ketua Pemuda Amanah Nasional Syazli Munir Isnin pula mempersoalkan bagaimana syarikat tersebut telah dengan mudah mendapat pendahuluan sebanyak 15 juta ringgit. Sudahlah demikian, kelebihan bayaran pendahuluan sebanyak 50% kepada pentender rundingan terus ini menimbulkan tanda tanya awam sejauh mana kaitan antara pemilik syarikat dengan pihak yang meluluskan projek tersebut. Soalnya, Syazli turut membangkitkan risiko yang harus ditanggung oleh petugas barisan hadapan yang bersabung nyawa menggunakan makmal yang berkemungkinan tidak memenuhi spesifikasi nanti. Ini baru satu projek yang terdedah kepada pemakluman awam. Bagaimana pula dengan projek-projek lain bawah kerajaan sejak Perikatan Nasional mengambil alih kerajaan? Ujarnya, syarikat pemaju hartanah tersebut kini sedang disiasat oleh SPRM atas dakwaan tidak layak mendapat kontrak yang bernilai kira-kira 30 juta ringgit. Sukarnya petugas barisan hadapan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mendapat allowance tambahan di atas pengorbanan mereka kerana isu kelayakan. Mudah pula syarikat mendapat kontrak 30 juta ringgit daripada Kementerian Kesihatan Malaysia walaupun ia tidak layak. Layanan antara dua darjat terhadap rakyat berbanding dengan syarikat berlaku begitu rakus. Inikah kerajaan yang kononnya mahu menyelamatkan negara dan memperjuangkan Melayu Islam? Rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian anda. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.